Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya, Crispin Fowler. Fokus berita malam ini mengenai Kerajaan Sarawak mengambil pendekatan bersistematik dalam menguruskan keuangan negeri ini. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg berkata, untuk tujuan itu Sarawak mengambil langkah menubuhkan dana kekayaan berdaulat Sarawak. Dengan adanya keadaan politik kita yang stabil, maka kerjaan GPS dapat memfokuskan peranannya untuk membangunkan negeri Sarawak. Dan hari ini orang Semenanjung pun melihat Sarawak sebagai sebuah negeri yang kuat dalam Malaysia. Ini disebabkan oleh dasar-dasar kita, our policy that is the development oriented and also the social inclusivity that we bring about in Sarawak, regardless of our ethnic origin, regardless of our religious faith, but we work together. Beliau berkata demikian semasa Majlis Rumah Terbuka Tahun Baharu Cina SUPP Bintulu bersama Yang Amat Berhormat Premier di Bintulu pada Khamis. Datuk Petinggi Abang Zohari menambah, kejayaan Sarawak dalam mengurus pendapatan dan langkah pembangunan kini mendapat perhatian dunia. Ujarnya kestabilan kepimpinan yang menjadikan Sarawak lebih berjaya berbanding negeri lain memudahkan Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS lebih memfokuskan terhadap pembangunan. Tapi kita ada pendekatan yang baik dari sudut pengurusan pendapatan kita. Prudent management. Kita tubuhkan sovereign fund. Ada duit mesti simpan juga untuk masa depan. Jangan boros. Kalau kita nak belanja kepada perkara-perkara yang strategik dan lain kita simpan. Kita akan simpan antara 400 juta hingga 600 juta duit kita kepada sovereign fund for the future. So our management, financial management is prudent. Kita tidak boros. Kita simpan betul-betul. Dan juga kita ikut falsafah orang Cina. Pada majlis sama, Premier Sarawak telah meluluskan permohonan projek Dewan Serbaguna untuk belia dan warga emas Bintulu dengan peruntukan berjumlah 25 juta ringgit dan 1.5 juta ringgit lagi untuk projek pembinaan surau di Sekolah Kebangsaan SK Asyakirin. Hadir sama Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin, Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Timbalan Menteri Undang-Undang MA 63 dan Hubungan Negeri Persekutuan, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu, Johnny Pang Leong Ming serta yang lain. Terdahulu, Johnny Pang dalam ucapan aluannya berkata, kecemerlangan kepimpinan Premier Sarawak, Datuk Petinggi Abang Zohari berperanan penting dalam memacu pembangunan negeri ini. Menurutnya, kebijaksanaan Datuk Petinggi Abang Zohari telah memastikan negeri ini mendapat kembali hak ke atas Pelabuhan Bintulu selain pengambil alihan Mas Wings dan juga pemerolehan saham majoriti dalam Bank Perdagangan. The taking over of Bintulu Port and Mas Wings, as well as the acquisition of major shares in a commercial bank, is a brilliant and extraordinary efforts from our Premier Sarawak, Tan Sri Abang Joko. As the final step in creating a comprehensive enduring for progress and development in the state. Johnny Pang menambah, kepimpinan Datuk Petinggi Abang Zohari turut memastikan Bintulu dibangunkan menjadi bandar moden. With our Premier wise leadership and his commitment to the development of Sarawak,
our hopes and expectation for Bintulu infrastructure will be met. We look forward to witnessing the transformation of Bintulu into a modern and sustainable city that we can all be proud of. SUPB Bintulu branch always work closely with GPS government under our leadership YAB Premier to ensure that many local issues can be well addressed and solved. Pengamal media di Sarawak memainkan peranan penting dalam menyampaikan maklumat sahih mengenai kerajaan negeri ini kepada rakyat. Menurut Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu, Unit Komunikasi Awam Sarawak, UKAS, Televisyen Sarawak TVS dan rakan-rakan media di Sarawak sangat bertanggungjawab dalam menyebarkan fakta dan maklumat sahih tentang dasar kerajaan, inisiatif dan pencapaian dalam projek pembangunan. Is the partnership and the role played by reporters, your friends, media friends, all those in the media, and of course our UKAS coming together. Then we manage to get through all this kind of information to our people in Sarawak. Always give accurate facts. Always give positive feedbacks. It's very important. Yeah, and Sarawak media friends are wonderful. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Majlis Makan Tengah Hari bersama rakan media Miri bersempena Tahun Baharu Cina 2024 anjuran UKAS di Miri pada Khamis. Dalam pada itu, Adun Piasau itu turut memuji usaha dan tindakan media sebagai salah satu barisan hadapan semasa krisis COVID-19 dalam menyampaikan maklumat daripada pihak kerajaan. Dalam majlis sama turut berlangsung sesi santai media, cabutan tiket bertuah dan penyampaian sumbangan Tahun Baharu Cina 2024 kepada rakan-rakan media di Miri. Terdahulu ketika ditemui semasa menyertai program khidmat sosial CSR anjuran UKAS di Pusat Dialisis Bulan Sabit Merah, Permai Jaya, Datuk Sebastian Ting berkata, pusat itu masih memerlukan 26 mesin hemodialisis bagi menampung keperluan pesakit buah pinggang di Miri yang semakin meningkat. Dedahnya pusat itu kini mempunyai 38 mesin hemodialisis namun hanya 12 mesin sudah berfungsi manakala bakinya masih belum diluluskan penggunaannya. Menurutnya keperluan tambahan mesin itu sangat mendesak berikutan tren peningkatan pesakit buah pinggang di Miri semakin membimbangkan. Oleh itu beliau turut menyarankan agar kesedaran mengenai kesihatan perlu ditekankan di peringkat sekolah lagi dan juga dalam kalangan masyarakat. Datuk Sebastian Ting kemudiannya menyantuni 14 pesakit berbangsa Cina bersempena dengan Tahun Baharu Cina pada tahun ini dengan menyumbang wang tunai dan buah limau selain memberikan kata-kata semangat kepada pesakit serta kaki tangan pusat yang hadir. Dalam pada itu, Pegawai Tadbir Khas UKAS, Datu Takun Sunggah, yang mewakili pengarah UKAS Samuel Simon berkata, UKAS sentiasa menjalinkan kerjasama dengan pelbagai agensi kerajaan dan bukan kerajaan. Katanya, penganjuran program CSR dengan kerjasama Pusat Dialisis BSM Permai Jaya Miri bukan sahaja memainkan peranan dalam membantu individu dan keluarga yang memerlukan bantuan, malah menjadi wadah menghubungkan kerajaan dengan rakyat dalam menyampaikan dasar serta inisiatif kerajaan. Selanjutnya mengenai delegasi Duta Kesatuan Eropah EU meneruskan lawatan kerja mereka ke fasiliti mikroalga yang terletak di Pusat Biodiversiti Sarawak SBC. Rombongan terdiri daripada 18 orang duta dari negara-negara Eropah diketuai oleh Tuan Yang Terutama TYT Michaelis Rokas melihat sendiri proses penanaman dan pemprosesan alga yang ada di fasiliti tersebut. Lawatan dimulakan dengan kunjungan ke Taman Etnobotanik Laila Taib untuk melihat tanaman setiap etnik di Sarawak sebelum ke makmal bagi melihat produk yang dihasilkan daripada mikroalga yang telah diklasifikasikan kegunaannya. Usai lawatan ke bahagian makmal, rombongan delegasi kedutaan EU meneruskan lawatan ke tapak penanaman mikroalga sebelum meneruskan lawatan ke pusat kajian dan penyimpanan data tanaman-tanaman yang berpotensi dijadikan produk seperti ubat-ubatan, minyak wangi dan sebagainya.
Dalam lawatan tersebut, kedutaan EU tidak melepaskan peluang untuk bertanyakan soalan serta mendengar taklimat daripada pegawai di samping melihat tumbuhan dan tanaman lain yang ada di SBC. Rombongan tersebut akan meneruskan lawatan mereka ke Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS sejurus selesai lawatan di SBC. Manakala di Limbang, prihatin dengan kekangan dihadapi oleh mangsa-mangsa kebakaran di Kampung Bakul baru-baru ini, Timbalan Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail telah menghulurkan bantuan kepada mereka. Kebakaran tersebut menyebabkan 7 penghuni dari 3 keluarga hilang tempat berteduh selepas rumah mereka ranap sepenuhnya dalam kejadian sekitar jam 3 petang pada Isnin. Adun Bukit Kota itu telah menyerahkan sumbangan barangan makanan, tilam, bantal dan juga wang kepada 3 keluarga tersebut bagi meringankan beban mereka. Ketika ditemui, Datuk Dr. Abdul Rahman berkata, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak JKMS juga telah menyerahkan bantuan awal seperti makanan dan keperluan lain seperti tilam, bantal, berus gigi dan sebagainya. Selain itu, beliau juga difahamkan JKMS akan memberikan peralatan membina rumah dan peralatan dapur yang berjumlah RM8,000. Menurutnya, Kerajaan Persekutuan mempunyai program perumahan rakyat termiskin PPRT di mana MFICOT akan mengagihkan bantuan ini setiap tahun. Sekian edisi malam bersama saya, Crispin Fowler. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri Buletin UKAS edisi malam, saksikan sorotan program Hikmat Sosial CSR Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS di Pusat Dialisis Bulan Sabit Merah Permai Jaya Miri pada Khamis. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS.